Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua ya. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Saya Cikgu Nizam dan rakan saya ya. Siapa nama? Izrin Nadira. Izrin Nadira, darjah 4. darjah 4 ya. Yang akan membantu saya, bukan bantu apa, dia tukang bagi pensil, tukang asah pensil ya, tukang bagi pemadam. Nampak besar jasanya budak ni ya. Okey, baik. Pada hari ini cikgu akan ajar kamu semua cara untuk melukis gambar pemandangan menggunakan pensil ya. Cara melukis gambar pemandangan dengan betul ya, dengan image yang betul. Bukanlah nak bagi nampak real sebiji apa semua, tak. Jadi bentuk dia, kalau pokok macam mana bentuk dia ya, rumput macam mana kita nak hasilkan dan macam mana kita nak buat detail dia ya. Dan macam mana kita nak hasilkan foreground, middle ground dan background. Ya, pandangan hadapan, pandangan tengah dan juga pandangan belakang dengan menggunakan media pensil ya. Okey, baik. Cara dia sangat mudah ya, sangat mudah macam ni ya. Petik jari sikit. Tak bunyi pun. Okey, baik ya. Okey, jangan lupa sila like, share dan subscribe ya video saya ini ya, dan kongsi pada semua orang supaya kita boleh belajar sama-sama dalam bidang seni lukis ya. Okey, baik, tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Are you ready? Ready. Yes, sebut. Yeah. Yes. Okey, baik. Tanpa membuang masa lagi, kita akan mulakan drawing kita pada hari inilah ya, melukis gambar pemandangan natural ya. Okey, kat sini cikgu gunakan 3 jenis pensil ya, iaitu saiz 8B. 8B ni yang paling gelap. Kemudian 2B ni standard lah ya. Dan yang terakhir sekali ialah pensil HB. HB ni yang paling low lah, dia punya tahap gelap tu ya. Dan seterusnya pemadam. Okey, baik. Cikgu akan mula melukis dengan menggunakan pensil 2B lah ya. Macam mana kita nak memastikan gambar pemandangan pokok-pokok dengan betul ya, dengan betul. Bukan macam kartun apa semua, macam kartun bergayut-gayut ya. Pokok ada mata, ada hidung ya, ada tai hidung meleleh kat situ, tak ada ya. Okey, ini pokok betul ya. Okey, baik. Lebih kurang ya, tak adalah serius sangat. Cuma kita buat seboleh yang mungkin lah ya. Okey, baik. Kita mulakan dengan lukis gambar pokok ya. Okey, baik. Untuk pokok, dia tak ada sukatan tertentu ya. Macam ni. Dia ada kedut-kedut. Khodot orang panggil ya. Khodot-khodot ya. Okey, di bahagian akar ni kena berhati-hati sebab akar pokok biasanya bercabang-cabang. Bila bercabang, kita buatlah bercabang-cabang. Di hujungnya tajam ya. Kemudian ada gumpal-gumpal ya. Ada akar lagi bersambung. Nampak? Ada akar yang bercabang ya. Kemudian ada sambung akar di sebelah kiri dia ni. Kemudian di sebalik pokok tu pula ada lagi lebihan akar yang kita boleh nampak ya, dengan jelas ya. Nampak? Jadi akar tu main peranan yang penting. Kemudian bila kita ni bebas ni ya. Outline ni bebas. Kamu nak buat sengit ke apa ke, tak kisah. Janji dia mesti lurus. Bawah dia besar, atas dia kecil. Konsep dia sama je ya. Bawah besar, atas dia makin lama makin kecil. Okey, bila kita nak buat cabang ya, kita stopkan di bahagian antara yang kita agak-agak je lah ya. Kemudian kita terus buat cabang dia ya. Nampak? Kamu boleh ikut je gaya cikgu lukis ni, tak ada masalah ya. Okey, baik. Okey, ini cabang pokok. Okay, kemudian kita buat dia punya rompul-rompul. Cikgu panggil ini sebagai rompul-rompul lah ya. Kemudian urat-urat dia sikit ya. Ini bebas. Ini bebas. Kamu hanya buat garisan-garisan halus saja, garisan-garisan halus, garisan-garisan lurus ya. Yang menghala ke setiap pokok tersebut. Okey, baik. Okey, dalam setiap lukisan ni yang penting detailnya. Detail tu yang penting ya. Kamu kena pandai buat detail. Okey, baik. Seterusnya ya, kamu
boleh mula untuk membuat pokok. Okey, mula-mula kita gariskan satu garisan pada latar belakang dia tu. Tak kisahlah sengit pun tak apa, ya. Tak ada siapa nak marah, ya. Mak pun tak marah. Ya. Okey, baik. Untuk rumput, ya. Ya, seperti yang kita tahu dia ada macam-macam, betul. Okey, mula-mula kita buat basic. Macam ni cara dia nak buat dia. Buat panjang-panjang. Ada tinggi, ada rendah, ada sederhana tinggi, ada rendah lagi, ada tinggi. Okey, baik. Ini bahagian rumput. Macam mana kita nak buat background dia lagi, ya? Di bahagian background kita boleh tambah lagi beberapa pokok renek, ya, beberapa pokok renek supaya dia nampak lebih natural, ya. Gambar lukisan yang kita hasilkan ni lah nampak lebih natural. Okey, kita buat cabang-cabang dia, ya. Okey, untuk daun pokok ni macam mana? Sama juga macam rumput ni, ya, kita rumpul-rumpulkan dia. Ya, hanya rumpul-rumpul sahaja. Okey, boleh buat, ya. Senang je, ya. Senang je. Ya. Sambil makan kuaci pun dah boleh siap. Kuaci. Ya, kita rumpul-rumpul, kita tambah-tambah sikit dalam dia. Ya. Okey, seperti yang kita tahu, pokok ni ada macam-macam bentuk. Pada masa yang sama kita buatlah macam-macam bentuk. Ada yang sengit. Kita jangan statik pada pokok yang tegak saja, jangan. Buatkan kepelbagaian. Itu dalam sini ada belajar kepelbagaian. Okey, baik, ya. Selain daripada pokok, ada juga daun-daun yang besar. Daun-daun yang besar, contoh, ya. Contoh, kita boleh tambah daun belalai gajah ni. Dekat sini kita nampak kepelbagaian, ya. Ini yang kita mahu ni. Boleh ikut apa yang cikgu buat ni. Tak ada masalah, kita detailkan sikit. Ya. Setiap lukisan tu dia nampak menarik bila dia penuh. Bila dia penuh. Jangan bagi nampak kosong. Jangan bagi nampak kosong sangat, ya. Okey, kita buat hitam-hitam sikit, bahagian gelap, bahagian bawah dia ni. Okey, baik. Selain pokok belalai gajah macam ni, kita juga boleh tambah pokok pisang. Pokok pisang pun boleh. Macam mana nak buat pokok pisang? Buat macam ni. Nampak? Buat di bahagian belakang ni. Kemudian cabang dia. Senang, ya. Sambil korek hidungnya boleh siap. Sambil korek hidung. Itu tipu je lah, ya. Okey, kemudian daun dia. Bergigi-gigi macam ni, ya. Dia mesti ada atas bawah, nampak? Straight, turun, straight, turun, straight. Straight. Dia bersegi-segi macam orang kata macam tu, jangka hayat, mesin jangka hayat dekat hospital tu. Ya. Okey, baik. Ni kita sambung je lah bahagian belakang ni. Pastikan dia nampak penuh, ya. Pastikan dia nampak penuh. Kemudian kita boleh campurkan lalang-lalang. Gambar hutan, pemandangan, ya, pokok-pokok. Cikgu lebih prefer pada hutan lah, sebab dekat situ nampak kepelbagaian jenis pokok, ya. Bila kita nak lukis, kita kena letak kepelbagaian macam-macam, ya, macam-macam, supaya orang yang tengok dia tak bosan. Dia tengok, ada pokok ni, ada pokok pisang, ada pokok belalai gajah, ada rumput panjang, ada rumput pendek, ada tak cicak, tak cicak tak ada. Okey, itu tak kelakar. Okey, baik. Kemudian kita letaklah batu-batu sikit. Nak tutupkan garisan dia ni. Batu-batu kecil, besar, kecil, besar, kecil. Dia yang penting detail, ya. Dalam lukisan ni kita tak perlu tergopoh-gapah, ya. Kita kena slow-slow. Slow and steady, ya. Buat relax, ya, layan je. Ada batu besar, batu kecil, batu besar, batu kecil. Ya. Detail tu penting. Tak mahu benda-benda yang halus-halus ni. Dia bila kita tengok rasa seronok. Nampak penuh lukisan tu.
sesuai dengan situasi yang sebenar ya. Sesuai dengan situasi yang sebenar, keadaan yang sebenar ya. Dia jangan biarkan ada ruang kosong terlalu banyak. Kosong tu kena ada, macam-macam ni. Cuma jangan biar terlalu besar sangat kosong dia tu. Penuhkan sikit-sikit. Okay. Cikgu harap boleh faham ya. Kemudian biasanya dekat lantai-lantai ni adalah daun-daun gugur. Buat macam ni je. Nampak? Cuek-cuek besar, cuek-cuek, cuek, cuek-cuek, cuek-cuek. Kita penuhkan dia, penuhkan. Jangan takut, kita penuhkan. Sebenarnya benda ni sekejap je, ya. Yang penting kesabaran, kena ada minat dan cuba buat ya. Seni ni dia melatih otak kita menjadi lebih kreatif. Ya. Ada batu yang rapat-rapat, ada yang jarak-jarak. Bahagian sini ada yang rapat-rapat, lepas tu ada yang jarak-jarak balik. Nampak ya? Tak kisah. Jangan buat semua rapat, jangan. Ada bahagian-bahagian dia macam ni. Belakang ni kita buat rapat-rapat. Depan ni kosong pula. Lepas tu ada rapat-rapat sikit, kemudian ada jarak-jarak. Kemudian ada rapat-rapat balik. Macam tu. Ya, buat secara bebas. Namun kita susun dari segi itulah, ya, antara rapat dan jarak tu. Supaya dia tak terlampau over sangat. Okey, baik. Ni lukisan gambar pemandangan yang mudah lah ya. Okey, kita buat shadow sikit. Yang depan ni, gambar depan ni eloknya kita boldkan lagi ya. Kita boldkan lagi. Ya, biasanya cikgu akan guna pensel 8B lah, 8B. Sebab dia lebih terang. Sebab apa kita nak gambar pokok depan ni lebih terang? Sebab ini bahagian yang paling depan ya, bahagian paling depan. Bahagian paling depan macam mana pun kita kena buat terang. Kita ikut je lah. Ikut dia bentuk line dia. Okay. Pastikan dia terang. Itu sebab pentingnya pensel 8B ya. Pastikan dia nampak terang. Kita conteng-conteng je macam ni, nampak? Pastikan dia dalam garisan lurus yang menuju ke atas. Ini tujuan dia macam urat-urat kulit pokok tu lah. Urat-urat kulit pokok. Kita buat shadow sikit. Pastikan yang depan ni jelas ya. Jelas. Okey, baik. Okey, kamu terus warna macam cikgu warna ni. Ya, ini kira macam shadow dia sikit. Buatkan shadow. Warna di bahagian tepi-tepi je cukup. Okey, baik. Okey, pemandangan di bahagian depan dah jelas ya. Dah jelas. Kita jelaskan lagi sikit lah. Cikgu pun tengok tak puas hati sangat ni. Macam geram ni. Okey, pastikan dia clear ya, clear. Okey, ini urat-urat dia. Urat-urat setiap. Okey, baik. Kemudian pokok yang terakhir sekali tu, ya, pokok-pokok yang di belakang sekali, bila belakang sekali dia mesti blur, ya, mesti blur. Gambar tu mesti blur. Tengok macam ni. Kita just buat begini je. Ni pokok-pokok bahagian belakang. Yang belakang ni tak perlu detail, cukup buat outline saja. Ada yang sengit-sengit, ada yang cabang 3. Ya, ni pokok-pokok bahagian belakang. Kemudian kita boleh tambah juga rumput-rumput bahagian belakang. Ya. Ini cukup sekadar outline, tak perlu detail. Yang detail hanya di depan saja ya, di depan, pokok depan. Middle ground yang tengah-tengah ni kita separuh detail. Dan yang terakhir sekali ya, background, itu kita buat sesimpel yang mungkin ya, cukup sekadar outline.
Okey, cikgu harap kamu boleh faham ya dan dapat buat dengan baik. Kalau video ni terlalu laju ya, kamu boleh pause play, pause play, pause play, pause play ya. Ikut step by step ya. Tak susah. Kita cuba hasilkan pokok yang betul lah ya. Seperti yang kita tahu, banyak budak dia lukis pokok macam ni je. Macam tu kan. Jadi tak menarik lah ya. Tak menarik. Kalau akar dia pun macam tu je. Ya, untuk kanak-kanak mungkin boleh lah, tapi kita cuba ya, kita cuba beralih kepada rupa paras ya, pokok yang sebenar, supaya bila kita buat gambar pemandangan dia seronok untuk dilihat. Okey, saya harap semua jelas ya. Yang penting detail ya, detail dia dan kepelbagaian. Okey, sekian saja video cikgu pada hari ini ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih, kita jumpa lagi. Arius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.